Ha? Boleh bilang Haji Hadi ni turun dalam himpunan bersih contoh. Kan? Boleh bilang. Dia tak keturun. Ha? Ada dia turun tapi jenis pakai smart, baju kuning, relax kan. Lepas tu dia rasa malas, dia hasut orang lain. Lepas tu dia kata tak perlulah kita nak mencetuskan kekecohan. Dia kata kita ini tak boleh lawan kerajaan dengan cara keganasan. Ini bukan cara Islam. Yang sebenarnya dia yang malas nak pergi berhimpun. Tapi dia jual nama agama. Dia yang malas nak pergi demonstrasi, tapi dia hasut penyokong jangan ikut bersih. Kan? Atas alasan Islam tidak menggalakkan keganasan, dia kata. Sebenarnya dia tu yang malas. Dia tak nak rasa sakit. Dia jauh beza dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim turun reformasi. Sewaktu saya masih ingat lagi. Bersih 3 ke bersih 4? Bersih 3 rasa ke? Kan? Bertempur dengan FRU dengan gas pedih mata. Dan Anwar terkena sikit kartus. Kelonsong. Gas pedih mata itu kena badan dia. Berdarah sikit. Baju dia, baju kuning dia berdarah dan Anwar dirawat hospital. Dia mengetuai. Dia berasa depan. Waktu itu ramai AMK tarik Anwar. Waktu dah kecoh dah. Tarik Anwar nak buat lari. Anwar kata apa? Kalau penyokong boleh berdepan, dia kata takkan saya nak lari. Sebab itu dia kena juga. Dia kena juga Sarawak. Berdarah baju dia, Anwar Ibrahim. Maknanya dia berjuang macam itu. Ke tahap itu. Dia tidak tinggalkan penyokong-penyokong dia. Kan? Dia tak macam Lebah Hadi. Kita menentang UMNO Barisan Nasional bukan kerana namanya UMNO Barisan Nasional. Kita menentang mereka kerana mereka mengekalkan perlembagaan penjajah. Mengekalkan perlembagaan kafir. Maka menentang mereka adalah jihad. Kalau kita menanti, kalau kita mati melawan puak-puak ini, mati kita mati syahid. Takbir! 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 Kata Walaon. Terima kasih Kasim. Berlari ni, singkap jubah nak pergi bertempur. Pum, berlaku pertempuran di Memali. Haji Hadi mana? Dia dah kada silam main telur. Kan? Korang lah mati. Tak payah mandi, tak payah kapan, tak payah solat. Mati syahid. Kan? Jadi duduk dekat Rusila ambil telur. Dia tukang hasut je. Jual nama jihad, jual nama syurga neraka, engkau orang pun mati. Berlawan. Kan? Dia bila jadi wakil rakyat, bila jadi kerajaan, perlembagaan mana yang dipertahankan? Perlembagaan itulah. Perlembagaan itulah. Haji Hadi selamba je. Wallahi, wabillahi, watullahi, saya Abdul Hadi bin Awang, ahli Parlimen Marang, bersumpah mempertahankan perlembagaan persekutuan. Tengok, perlembagaan sama. Perlembagaan tak berubah. Yang pernah dikatakan perlembagaan kafir, yang pernah dikatakan perlembagaan jahiliah, yang ada orang mati kerana nak lawan perlembagaan itu, itulah perlembagaan yang dia bersumpah dengan nama Allah untuk mempertahankan dia. Terima kasih Puan Ali. Atagi. Perlembagaan yang sama dia pertahankan, saudara. Sebab itu saya katakan penunggang-penunggang agama ini harus kita hapuskan di muka bumi kita ini. Bukan bunuh. Hapuskan politik mereka. Ini yang memecah belahkan umat Islam. Sebab tu saya tak masuk akal pada saya bila dia bawa mimpi, dia mengatakan dia mimpi jumpa Nabi, sampai berubah muka Nabi warna hitam, berparut-parut muka Nabi jumpa dengan dia, untuk nak cerita kononnya dia inilah orang harapan Nabi untuk dia menyatu padukan Sunni dengan Syiah. Tak masuk akal. Sunni sesama Sunni dalam Malaysia ni dialah yang puncanya berbalas. Banyak bukti, banyak fakta kita dah tunjuk. Macam mana dia nak menyatukan ahli Sunni dengan Syiah. Sedangkan sesama Sunni pun dia tukang jadi pecah belah. Peristiwa Siti Zahra, terima kasih. Sembahyang 2 imam kat mana banyak berlaku? Bukan kat Selangor, bukan kat Perak sembahyang 2 imam, bukan kat Johor dia banyak berlaku. Di Terengganu sembahyang 2 imam. Sesama Sunni, terima kasih M. Zamri. Tak ada pun orang Syiah dekat Terengganu. Bukanlah kata tak ada 1 atau 2 kot pengikut. Kan? Bukan majoriti di Terengganu umat Islam ahli sunnah wal jamaah. Tapi kenapa berlaku sembahyang 2 imam? Walaupun sesama ahli sunnah. Kenapa berlaku, saudara? Kenapa tidak ada usaha untuk menyatu padukan? Hadi duduk situ. Kan? Bertahun-tahun berlaku sembahyang 2 imam. Bahkan saya dikatakan ada satu masjid lagi di Terengganu masih buat benda yang sama. Asing-asing semayang. 9 orang UMNO tak boleh makan. Bernikah, berwalikan. Juru nikah orang UMNO tak sah.
Hmm. Orang mana mati tak pergi ziarah. Ini berlaku. Sesama Sunni. Itu sesama ahli sunnah wal jamaah pun dia tidak boleh satukan. Ya. Tak masuk akal kita nak pergi menyatukan Syiah yang lebih jauh, lebih besar di negara Iran. Dan kita pun tak masuk akal Nabi boleh arahkan dia pergi satukan Sunni dengan Syiah di Iran, sedangkan majoriti Syiah di Iran itu adalah orang yang tidak suka, yang mengkafirkan para sahabat. Di Iran majoriti Syiah di sana adalah mereka yang mengkafirkan para sahabat Nabi, bahkan mengkafirkan isteri-isteri Nabi. Syiah di Iran tu, kan? Sebab tu kita tengok sejarah kematian Ayatullah Ruhullah Khamenei di Iran. Ya, mati dulu. Macam mana Allah aibkan dia di dunia lagi. Ya, orang rebok-rebok, penyokong-penyokong yang taksub dengan dia ni, Syiah ni, tergentak kain kapan dia, berebok ni kapan sampai terbogel Ayatullah Khamenei di halayak ramai oleh penyokong mereka sendiri. Sudah buka kat YouTube, ada gambar dia, bukan kisah kosong. Betapa Allah aibkan pemimpin Syiah yang menghina sahabat-sahabat Nabi, ya, dan mengkafirkan isteri-isteri Nabi. Ini berlaku di Iran. Ayatullah dia sendiri, Khamenei, bagaimana dia aibkan, kan? Mana di Iran tu memang piau punya Syiah yang anti kepada sahabat. Ada yang betul ahli sunnah pun ada di Iran. Minoriti, terlalu sedikit. Yang lain tu Syiah yang betul-betul mengkafirkan para sahabat. Apakah ini yang negara yang kerap didatangi oleh Hadi? Sebab tu di Malaysia ni kita menganggap Syiah itu sesat. Sesat lain, saudara, kafir lain. Kita tidak kata Syiah kafir, kita kata Syiah itu sesat. Bukan kafir, Syiah itu sesat. Sama juga macam kita menyesatkan, ya, apa ni, ajaran Aurat Muhammadiyah. Ya, Aurat Muhammadiyah ni difatwakan sesat. Kita tak kata penyokong mereka kafir. Dia ada beza, jangan salah faham. Ya, tak mudah kita nak mengkafirkan orang ni. Ya, Jadi sebab itulah saya katakan bahawa apa yang dilakukan, yang diceritakan oleh Haji Hadi konon-kononnya dalam mimpi, terima kasih Imam Muhammad, ya, yang konon-kononnya jumpa dalam mimpi, itu benda yang kita, pada katanya pendapat saya, bohong. Tak jadi dosa kalau saya kata bohong pun. Sebab benda ini bukan wajib kita percaya. Dia pun sepatutnya tidak wajib untuk dia menceritakan. Tapi dia nak cerita juga, pasal tak ada apa pun nak cerita. Sebab dia tak kerti nak cerita ekonomi. Dia tak kerti nak cerita pasal masalah-masalah pengundi di Marang. Dia tak tahu nak bawa masalah pengundi-pengundi dia kat Parlimen. Patutnya banyak je isu-isu di Marang dia boleh bawa kat Parlimen. Apatah lagi sekarang ni waktu kita nak bahas bajet. Inilah peluang terbaik untuk kita suarakan, ya. Terima kasih. Sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi inilah peluang sepatutnya kita gunakan di dalam perbahasan bajet untuk kita, ya, memohon dengan kerajaan apa-apa keperluan di kawasan kita. Inilah peluang dia, sebab bajet belum diluluskan. Ya, kalau belum diluluskan, maknanya boleh di-adjust peruntukan, boleh tambah, kurang, tambah ke. Inilah waktu dia. Dalam bahas bajet ini, saudara, ambil kesempatan. Ya, contoh macam Ketereh, banyak kali dia suarakan, kan? Banyak kali juga, dan dia usaha-usaha, akhirnya dapat juga sikit, kan, tentang peralasan gaji veteran tentera yang berhenti sebelum 2013 akan diselaraskan 15%. Walaupun kes itu di mahkamah. Saya banyak kali sebut bahawa benda ni tak selesai sebab kes itu dibawa mahkamah. Benda satu ni kes rayuan dia. Tapi bila dah ada suara disuarakan dalam parlimen, ya, dan kerajaan mendengar kerajaan madani ini, tak perlu tunggu engkau berdemonstrasi. Ini bagusnya kerajaan Anwar Ibrahim ni. Kepada bekas-bekas tentera, ya, asaskan pencen, saya nak beritahu. Engkau orang mana berdemonstrasi beberapa kali. Dekat Mindef, dekat Padang Kawat tu. Depan Tugu Kebangsaan pun kau berdemonstrasi. Ni kat Kuantan ni, Padang PK ni pun kau berhimpun. Pakai t-shirt warna hitam tu. Veteran. Yang untung kau jual t-shirt lah. Betul kau berdemo menjerit-jerit asaskan pencen ni. Maki-maki, macam carut saya tengok. Dekat demonstrasi, dekat depan Mindef. Tuntut kerajaan lepas untuk peralasan pencen. Ada layan kau? Tak ada. Hishamuddin waktu itu Menteri Pertahanan, kan, datang jumpa kau dengan lemah gemalannya. Veteran, sabar-sabar dulu, ya. Kerajaan akan mengkaji. Hishamuddin, Menteri Pertahanan.
Sampai jatuh kerajaan. Tak layan kau. Engkau berjemur tengah apa ni? Ni, saja-saja pencen, pegawaian pencen, korporal pencen. Dah tua-tua, gigi pun tak ada, dah duduk tengah panas tu. Berpeluh-peluh daripada zaman askar dulu. Kena berkawat. Sampai dah pencen, dah tua-tua. Berdiri pun dah 2-3 selender tinggal. Masih lagi terpacak dengan kawat tu. Nak tunjuk, nak desak kerajaan minta perasaan pencen. Berpeluh saya tengok. Saya pun diajak juga pergi. Saya nak pergi. Sebab saya tahu kerajaan yang ada hari ni takkan layan kau. Saya tak beritahu. Saya tak beritahu dalam grup. Saya kata dia takkan layan kau. Tak percaya. Kita ugut dia. Kita tekan dia. Dia kata. Kan? Jom kita berjumpa dengan ramai. Biar ramai sikit suara kita. Tak payahlah. Di kerajaan macam tu. Dia takkan layan kau. Kata aku. Kan? Kali lain dia boleh bagi lama dah. Saya kata. Kan? Tuntut punya lama. Di zaman Najib Perdana Menteri lagi. Terima kasih Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan. Lama lagi. Dia cirit, dia lagi tak layan. Dia baik dia bagi menantu, dia bagi kat engkau. Kan? Nasib baik dia cirit tak bagi tahu askar. Kau orang ni tak ada sesak sangat ke duit. Pergi keluar dah bertabung dengan tentera. Nasib baik tak boleh saudara. Lembu tabung ni ada badan lain yang kawal. Kan? Orang awam je dia suruh keluar tabung korek, tabung ke BSP dia kata. Dengan tentera tak boleh tak apa. Kan, lembu tabung lain. Kalau boleh, dia dah suruh askar korek lembu tabung tu. Kan? Kau ambil duit kau sendirilah. Duit kau orang aku pakai. Nak renovate rumah aku ni, kata dia cerit. Kan? Engkau berdemo, berhimpun dengan ramai depan tugu. Kau mengadu masalah kau depan tugu negara. Tugu negara tu patung ya. Patung besi. Kan? Simen je. Batu je patung tu. Pegang menara macam tu. Engkau duduk depan berhimpun dengan ramai mengadu dengan dia. Dengan patung kau mengadu, dengan menteri yang hidup kau mengadu, tak ada orang layan saudara. 1% pun dia tak naikkan kau ni perasaan pencen. Tapi bawah kerajaan Madani, dalam kerajaan Anwar mengeluh menanggung hutang 1.5 trilion. Ya, dalam keadaan Anwar kata dia baru ambil alih, ekonomi teruk nak pulihkan. Dalam keadaan dia mengeluh itu pun dia bagi juga kaki tangan awam naik gaji. Dan dia sendiri pun tak puas hati dengan kenaikan gaji yang dia bagi. Dia kata kalau ikut dia, dia tak puas hati juga. Tapi itulah yang boleh dia bagi sebab 12 tahun dah kau tak naik gaji. Perasaan tentera semalam diumumkan. Yang pencen 2013 yang kau orang tuntut tu, aku bagi dulu 15%. Nak bagi seperti mana yang kau tuntut tak boleh pasal kes dalam mahkamah. Siapa yang bawa kes mahkamah tahun 2012 lagi. Engkau yang pergi bawa kes mahkamah. Sebab tu saya katakan, kita kalau nak menuntut satu benda kerajaan melibatkan dasar, gaji khususnya, jangan bawa mahkamah. Silap kita bawa mahkamah. Kan? Kalau kau boleh berunding. Kalau bawa mahkamah, dia akan jadi proses. Bila berlalu proses mahkamah, dia akan tunggu peringkat layuan, peringkat apa. Dan sekarang ni, jadi lambat lah. Jadi, kerajaan yang ada hari ni tidak boleh mendahului mahkamah. Jadi, apa yang perlu kalian buat, bagi dulu. Mahkamah, bab lain. Tunggu putusan mahkamah macam mana. Jadi daripada tak dapat langsung, bawah kerajaan Madani bagi pada veteran tentera yang bersara sebelum 2013. Maknanya apa yang kau tuntut tu dapat, walaupun tidak sepenuhnya. Tidak dapat sepenuhnya sebab apa? Sebab benda tu dalam mahkamah. Jadi Anwar bagi sedikit. Tak sedikit lah. 7 dan 8%. Keseluruhan 15%. Lepas keputusan mahkamah ni saya rasa mesti ada perubahan. Kalau mahkamah menyebelahi kita tentera, alhamdulillah. Kerajaan akan ikut perintah mahkamah. Kan? Kau orang tak juga dulu pergi rujuk kes tu. Mahkamah buat apa? Sama juga macam kes addendum. Kes addendum menjadi masalah sebab kau tak sabar-sabar pergi bawa ke mahkamah. Nah, addendum Najib ni. Bila kau ke mahkamah buat putusan, addendum tidak wujud. Hearsay je. Mana ada? Jadi sekarang kata itulah dalam terima kasih Rustiati. Sebab tu dalam parlimen tu Al-Sefrin dan Mr. Tengah tu hearsay. Hakim dah putuskan. Sepatutnya benda tu kalau kita ada hikmah dan bijaksana, jangan bawa dulu ke mahkamah. Cuba cari jalan macam mana. Kan? Nak menghadap istana ke, nak pergi jumpa istana ke, nak jumpa apa. Kan? Tapi dia bawa mahkamah, kau akan bergantung ataupun terpaksa ikut mahkamah. Kau nak agak ke Anwar batal, kan tak boleh lah. Mungkin kerajaan sebelum ini boleh. Kan? Macam kes perasan gaji ni.
ada veteran tentera kata, boleh je Anwar Perdana Menteri kan, bagi tahu mahkamah, luluskan. Tutup kes. Kau ingat kerajaan Anwar ni, dia nak kontrol hakim-hakim. Kan? Tak ada. Tak ada, saudara. Dengan dia ni, syarikat bawah dia pun dia minta siasat. Bayangkanlah. Anwar Ibrahim ni. Khazanah contoh. Dia sekarang ni pengurusi khazanah. Dan khazanah dia dapati rugi. Jutaan-jutaan ringgit rugi. Kalau ikut dia nak jaga nama baik khazanah, lebih baik dia diam-diamkan je. Bagi tahu SPRM, bagi tahu apa, diam. Kan? Yang beritahu siapa? Orang tahu. Khazanah ni malulah saya pengurusi. Tapi bagi dia tidak, saudara. Bagi dia amanah. Khazanah itu milik rakyat. Duit yang hilang itu duit rakyat. Dia tak peduli zaman siapa ketika itu. Kalau zaman dia sendiri pun, kalau ada kes siasat, banyak kali dia ulang. Banyak kali dia ulang. Kalau zaman dia pun siasat. Kalau bukan zaman dia, kalau kena, jangan kata dia belah dendam. Ini bila kena zaman kau, Anwar ni ambil ini isu belah dendam. Dendam politik. Dan zaman kau berlaku salah, jawablah. Kan? Apa masalahnya? Sekarang ni yang kau nak tuduh zaman Anwar ni semua fail. Kau gagal buktikan dalam parlimen. 2 tuduhan besar yang kau buat. Semuanya kantoi. Daripada Pasir Mas ke apa tu? Bukan Pasir Mas, apa tu? Pasir Putih. Yang mengatakan Anwar tidak integriti dalam kes melibatkan parlimen Bukit Gantang. Last sekali, kantoi. Anwar jawab sendiri dalam parlimen. Dia yang sign, dia kata dia tahu. Mana ada. Seperti mana yang didakwa oleh Pasir Putih. Sampai sudah dia tak minta maaf, saudara. Pasir Putih. Kan? Lepas tu Pendang pula. Konon-kononnya 94 juta dirampas oleh SPRM kat rumah bekas menteri DAP. Tak sampai 24 jam SPRM buat pernyataan. Kita tak pernah pun jumpa duit. Tak pernah buat serbuan pun. Tak jumpa pun duit. Dan SPRM sendiri tak pernah buat kenyataan pun. Kantoi tak sampai 24 jam tu. Tak minta maaf pun. Kan? Ini kerja lebay. Bila nak cari salah kerajaan Malaysia Madani ni tak jumpa. Last sekali reka cerita. Sumber TikTok, sumber WhatsApp. Sumber TikTok, sumber WhatsApp. Itu dia kata lagi TikTok lebay. Kan? Dulu dia kata RUU. Betul dia kata SD. Dulu ni kepanggil lebay. Zikir je RUU 355, RUU 355. Jadi kuasa tak buat. Tak ingat, lupa. Lepas tu bila dah hilang kuasa, masih lagi kata dia berhak jadi kerajaan. SD 175. Muhyiddin kata ada SD. Ada kata SD pula. SD. Kan? Pengai lebay. Sikit pun tak matang. Kan? Nak cari kutip. Apa ni? Susah betul lah nak cari kelemahan bawah kerajaan Madani ni, yang skandal-skandal. Waktu Anwar jadi pemangkang tu, jumpa pula tu skandal banyak. Satu NDB-nya, Pandora Papers-nya, macam kita boleh bongkar. Tapi bila Anwar jadi Perdana Menteri, kita nak cari satu kes pun susah. Reka lah kata. Reka. Kantoi pula. Kantoi. Nasib baik kau reka tu, kau cakap dalam parlimen orang tak ada saman kau. Kau tahu parlimen tu kebal. Seronok lah kau cakap. Kan? Pasal parlimen kebal. Orang tak ada saman kau. Bukit Gantang tak ada saman kau. SPRM tak ada saman kau. Kan? Kau gunakan kekebalan parlimen itu untuk kau memfitnah orang. Kan? Bila kena kepada Jagon, 6 bulan kena gantung, kerajaan ini zalim. Tu yang Haji Hadi berucap, kerajaan ini zalim. Dalam pemerintahan Islam, kita nak berperintah dengan adil. Khalifah Umar itu, bila menjadi khalifah, beliau berucap, supaya menyeru umat Islam, menegur dia kalau salah, sokong dia kalau benar. Tak ada pun nak buang-buang. Tak ada pun nak ambil tindakan. Khalifah Umar tu adil. Cakap sedap. Kan? Cakap sedap. Ikut Khalifah Umar konon. Betul. Khalifah Umar jadi khalifah, dia siap bagi tahu umat Islam. Sokong saya kalau saya betul. Dan tentang saya, lawan saya kalau saya salah. Bantah. Ada sahabat nak betulkan Sayyidina Umar, Khalifah Umar ni, Sayyidina Umar ni dengan ujung pedang. Sayyidina Umar tak marah pun. Betulkan dia. Masalahnya Haji Hadi ni, bila Anwar datang ke parlimen, betulkan dia, Anwar datang bagi peluang PMQ untuk betulkan Perdana Menteri, tegur Perdana Menteri, bagi cadangan Perdana Menteri.
Bila dia bagi pulang tegur, dia pontang. Ini masalah dia. Jenis lebih hadi ni, kalau zaman Khalifah Umar ada, dah kena baling dengan tongkat dah ada ni. Sembang je. Betul saya cakap. Serius saudara. Haji Hadi ni, kalau ada zaman Khalifah Umar, dia kena baling dengan tongkat dah. Pasal orang bagi tegur, Khalifah Umar kata, tegur saya. Jangan cakap belakang dalam ceramah dia. Tegur saya dari depan. Dia lari. Haji Hadi ni. Nampak Khalifah Umar dia lari. Kan? Yang tu. Kena baling dengan tongkat lah ni semua. Lebih Hadi ni. Sembang sedap. Tapi dia tak laksanakan. Patutnya dia kena buktikan apa yang dia sebut. Tentang bagaimana nak tegur Khalifah. Dia kena tegur dah Anwar Ibrahim. Kan? Anwar Ibrahim tak betul. Dari segi Islamnya tidak boleh kita tak ambil gaji. Salah. Gaji itu adalah hak kita. Bacalah dalil. Tegur Anwar kena ambil gaji. Kan? Dalam Islam ini kita kena ambil gaji. Walaupun tak bekerja pun tak apa. Ambil gaji. Itu rezeki Tuhan bagi. Tak ambil gaji ni kita seolah-olah kita sombong dengan Tuhan. Tuhan bagi rezeki tak nak ambil. Sepatutnya buat macam saya ni. Saya ni rezeki Tuhan bagi saya ambil. Tak mari kerja tak apa. Sebab parlimen bukan sekolah. Sepatutnya dia bujah macam tu. Barulah orang tabik pasal dempas. Cakap depan PMX. Mengikut Islam. Ya rezeki. Tuhan bagi melalui gaji kita. Kita terima gaji. Itu rezeki Allah. Maka kena ambil. Wajib kita ambil. Kalau boleh minta lagi lebih gaji. Wajib kita ambil. Kerja tak apa. Ponteng parlimen tak apa. Parlimen bukan sekolah. Bujah macam tu. Ini tak. Tak ada Perdana Menteri. Perdana Menteri tidak ambil gaji. Nabi Muhammad pun Tuhan bagi gaji. Bagi peruntukan 20%. Nabi Muhammad. Ini nak lebih daripada Nabi ke ni? Dia ketawa dalam parlimen. Tepuk tangan Iblis tu. Iblis tepuk tangan. Iblis ada dalam parlimen. Iblis lepas masuk, dia tak perlu ambil pas dalam parlimen. Iblis ada. Malaikat pun ada. Tepuk tangan Iblis. Tak perlu aku nak menghasut umat Islam supaya membenci Anwar Ibrahim. Kau orang lebih hadi dah ada buat tugas aku. Kan? Tanpa bukti, tanpa fakta. Orang buat tak ambil gaji pun lebih hadi dah bantah. Tak perlu aku Iblis menghasut umat Islam. Cukup dengan lebih hadi saja menghasut. Dia sakit hati sebab apa? Aku ni Presiden PAS, patutnya aku dilihat lebih zuhud. Aku Presiden PAS, patut aku dilihat lebih zuhud. Tapi aku belasah gaji. Gaji adun aku ambil, gaji parlimen aku ambil. Contoh-contohman lah. Presiden kata Anwar ni dah lebih pada Nabi. Tuan Presiden Toman pula kata Anwar ni lebih pada malaikat. Ni perangai dua ekor ni. Kalau jumpa hantuk kepala dua-dua tu saudara. Pegang kepala dua-dua tu. Kan? Kap kata. Sama je. Busuk. Dendam. Lagi tebal. Dah 2 report dah. Jangan main. Saya cakap sikit. Takkan nak buat sampai ikon 4 kot. Peduli apa saya? Ikon 10, 100, 1000. Demi nak lawan penjual-penjual agama ni saudara. Saya tak takut. Ada semalam orang komen saya. Dia ikuti view saya ni. Yang ikuti live saya ni. Dia tak puas hati. Hantar DM ke saya. Kan? Engkau dah hentam Haji Hadi. Kalau berani, debat lah. Saya kata dia, kau cuba aturkan. Kan? Kalau kau nak sangat aku berdebat dengan Haji Hadi, boleh, carry on. Engkau aturkan, kau bagi tahu Haji Hadi, dengan pegawai dia, aturkan tarikh ada masa, buat kat Masjid Rusila apa aku datang. Tak payah kau bagi kos, aku tanggung sendiri. Kau boleh datang Masjid Rusila. Kau boleh panggil Haji Hadi lah. Aku tak cabar orang berdebat. Tapi kalau kau nak, kalau kau marah kerana aku membongkar pembohongan Haji Hadi ni, kalau kau marah dan kau nak aku berdebat dengan dia, tolong aturkan. Siapa yang ada kat sini? Jawatankuasa PAS Pusat ke, unit amal ke, tolong aturkan. Beritahu Haji Hadi, kalau dia setuju, aturkan, buat tarikh, tempat dekat mana, dekat Masjid Rusila pun aku boleh turun. Tak payah bayar. Biar aku tanggung kos. Kalau berdepan dengan Haji Hadi. Sebab aku lawan dengan dia sungguh-sungguh, saudara. Bukan kerana ulama'. Kita lawan dia bukan kerana ulama'. Ramai lagi ulama' lain kita tak usik. Pasal apa? Dia betul. Mereka betul. Tapi kau ni berbohong. Bohong dengan orang. Sampai ada umat Islam mati kerana cakap dengan dia mulut kau. Orang berpecah belah. Cerai berai laki bini mulut kau. Dalam parlimen. Kau tidak menunjukkan satu sifat yang baik sebagai seorang pemimpin Islam.
akhlak engkau ke mana? Duk sembang jual mimpi Nabi. Sepatutnya lagi kerap kau mimpi Nabi, lagi baik akhlak engkau sepatutnya. Tapi lagi kerap kau jumpa Nabi, mimpi Nabi kononnya, lagi buruk akhlak engkau.